Assalamualaikum, apa khabar semua? Alhamdulillah dah pun sampai di airport Padang. Kita nak tunggu kawan kita habis, lepas tu kita nak pusing-pusing sekitar Padang. Ayo! Assalamualaikum, apa khabar? Berjumpa lagi dengan saya Fendi dan ini siri terbaru kami dalam Travelog Apa Khabar. Dan titik pertama kami di sini adalah di Bukit Tinggi. Lepas tu kita akan pergi ke Padang dan juga Pariaman. Kita nak tengok apa yang menarik ada di sekitar Sumatera ni. Apa lagi? Ayo kita! Ya, untuk episod di Bukit Tinggi ni agak menarik sikit. Kita terus datang ke tempat menjadi tumpuan orang ramai lah. Orang Malaysia, orang tempatan dan juga pelancong-pelancong luar negeri yang lain. Memang sini kita tengok banyaklah orang berniaga. Itu dia. Kita datang tempat menjadi tumpuan tu. Lepas tu nanti baru kita ke tempat yang orang kata rare-rare sikit. Kena tengok kami sampai habis dalam Travelog Apa Khabar ni. Suasana di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ni meriah sikit lah. Sebab apa jadi tempat tumpuan pelancong. Memang ni untuk menjaga kiri kanan ni. Memang ramai orang menjaga kiri kanan. Memang ramai. Itu belakang tu jam besar dia tu. Jam Gadang. Itu jam Gadang. Itu dia. Di Bukit Tinggi ni juga adalah dia punya plaza Bukit Tinggi belakang tu. Siapa nak shopping tu boleh lah shopping kat sini. Dan kat sini boleh dikatakan ramai jugalah orang Malaysia yang berkunjung di sini. Lepas apa lagi shopping lah. Dan dia nak kata suhu macam Cameron Highland tu pun tak juga. Macam Cameron Highland tu dia mungkin masa yang sampai ni mungkin agak panas kot. Mungkin kalau dia orang kata apa, kalau dia ada musim-musim yang sejuk, mungkin sejuk dia sama dengan Cameron Highland lah. Tapi dingin dia tu ada sikit lah. Kalau keluar pagi ataupun malam tu kena pakai jaket jugalah kan. Itulah dia. Ni dia suasana di sekitar Bukit Tinggi Indonesia, di Padang, Sumatera. Ya, kalau di Monaco tu ada orang parking Lamborghini, lepas tu Ferrari. Tapi di Bukit Tinggi ni, ini dia Kosa kuda yang original. Kosa kudanya original. Kita ada kereta kuda. Tengok ni. Naiklah ni. Tak style loh. Orang di sini memang style. Tak sempat. Nak pergi tempat lain ni. Boleh. Ni. Dah ada anak tu, kenalah beli oleh-oleh sikit. Beli baju selai dua bawa balik. Beli kat isteri. Aku nak beli baju yang plek-plek untuk wife aku. Aku nak tengok dia nak pakai tak pakai. Ni rare. Kalau kita tengok acik-acik dia pun ramai lah pakai baju ni kat sini. Tapi kita pakai buat tidur okey lah kan. Jangan pakai batik hari Khamis tu. Orang government pakai pergi buat kerja tak kena baju ni. Kan jadi kena. Ya, itu dia. Tengok tu. Di sini ramailah yang menjual cenderahati-cenderahati. Sesuai dibawa pulang, dijadikan oleh-oleh untuk dibawa pulang. Ada jual baju-baju Bukit Tinggi, kacamata, jamnya. Tapi tadi saya beli baju untuk anak-anak dan juga isterinya. Kok sini pun boleh dikatakan ada juga orang jual-jual lagi. Walaupun ada kedai, lepas tu depan kedai pun ada jual lagi. Jual pokok-pokok. Alright, kita dah payung dah suasana di sekitar Jam Gadang ni. Lepas tu kita nak jalan-jalan sikit di sekitar Pekan Jam Gadang ni. Dia ada ni lah, kedai-kedai yang menjual pakaian, kitchen, pokok-pokok. Ada juga kuda-kudanya. Kereta kuda pun ada di situ.
cantik juga. Tempat ni. Yalah, bukit-bukit. Lepas tu ada sungainya di sini. Cantik. Tapi itulah, kedai makan tu tak buka lagi. Kalau tak, kita boleh kopi-kopi esok. Dia macam orang kata lembah lah. Ada kiri kanan bukit-bukit. Lepas tu ada sungai. Ni beberapa banjir ni. Nampak dia macam kurang bersih sikit lah. Ada juga tempat-tempat makan dia kat esok. Tapi tak buka lagi kami sampai awal ni. Sebab rushing nak ke tempat lain pula. Ya, takkan duduk kat sini. Jalan-jalan lagi. Ni baru Travelog. Apa khabar? Apa khabar ni sebenarnya satu brand lah yang kami bangunkan. Saya dengan kawan-kawan saya, partner-partner saya juga. Di mana kami buat brand ni untuk cara kami untuk nak berdakwah jugalah. Di mana kami gunakan brand tu, kami akan letak dekat Travelog, lepas tu dekat apps dan di mana-mana saja. Mungkin boleh jadi dia ada salah satu orang kata cabang lah untuk kami gunakan dia sebagai platform ataupun branding untuk dakwah kami lah. Itulah dia. Itulah Apa Khabar. Dan Apa Khabar ni saya bermula daripada idea saya punya partner juga. Dan kami mula bangunkan Apa Khabar ni. Lepas tu kami start dengan travel agency, travel umrah agency. Lepas tu kami dah masuk dekat Travelog dan juga banyak lagi lah lepas ni insyaAllah. Waktu kami sampai Padang, sampai airport dia awal pagi kan, nampak macam gelap sikit awal pagi. Lepas tu kalau sebelum ni saya pergi Jakarta yang terminal yang apa ni kata low cost tu. Lepas tu kita pergi terminal 3 tak salah yang besar tu yang macam KLIA tu. Dan sampai di Padang ni sebiji macam Langkawi lah. Dia punya tempat dia sebiji macam Langkawi. Kami dijemput kita punya guide di sana, Abang Dino. Lepas tu Abang Dino bawa kita ikut orang tadi sekitar jalan-jalan di sana. Memang sebiji macam Langkawi, dia relax. Lepas tu tak sesak, ramai orang naik motor, macam pelacur naik motor lah. Lebih kurang macam tu lah, best lah Padang ni. Kami sampai pun agak lewat di Bukit Tinggi tu dan menginap di satu hotel yang cukup terkenal, menarik. Sampai-sampai Bukit Tinggi ni dia lebih kurang macam Cameron Highland jugalah Bukit Tinggi ni. Sejuk kan, lepas tu udara dia nyaman. Boleh dikatakan dia ni Bukit Tinggi ni tak terusik sangat lah. Kan? Masih lagi mengekalkan alam semula jadi. Itu Bukit Tinggi lah. Okey, kenapa kami pilih Padang? Kenapa kami pilih Padang? Kenapa kami pilih Padang? Sebab apa? Padang ni satu orang kata tempat yang menarik, cantik, tak sesak. Lepas tu dan satu lagi sekolah pondok yang dibangunkan oleh rakan-rakan saya ni ada di situ. Kita nak mempromosikan Padang dan dalam masa yang sama kami nak mempromosikan Apa Khabar dan juga agensi travel umrah kami ni. InsyaAllah mana tahu kita boleh berangkat bersama pergi umrah nanti. Ya, Alhamdulillah akhirnya sampai juga di pesantren ataupun pondok yang dibangunkan oleh Yayasan Nur Redha Al-Sunri. Kalau sebelum ni saya ke Jakarta, kita pergi tengok dia punya agensi travel umrah. Sebab apa kita wujudkan agensi travel umrah tu? Sebab apa? Dia punya hasil keuntungan kita akan bangunkan pondok ni sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairul anam wa syafi'una yawm az-ziham wa khuluquhul Quran wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ayahanda bunda, saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dalam sebuah riwayat yang hasan, adibu auladakum bi thalatha. Ajarkan keluargamu, anak-anakmu 3 perkara. Bihubbi wa bihubbi ali baiti wa bil Quran. Ajarkan anakmu untuk mencintaiku, mencintai ahli keluargaku dan mencintai Al-Quran. Ayahanda bunda dan saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah perkembangan pembangunan pondok pesantren modern terpadu Al-Sunri terus berjalan dengan alhamdulillah dengan lancar. Dan tadinya kita sudah menceritakan tentang pembangunan masjid yang ada di belakang saya, dan kemudian sekarang terbaru adalah bangunan pondok pesantren terpadu Al-Sunri. Alhamdulillah sudah dimulai dengan tiang-tiangnya, insyaallah. Kemudian yang sebelah kiri, satu lagi sebelah kanan
Dan juga alhamdulillah ada 2 bangunan, sebelah kanan juga sudah memulai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pembangunan, kemudian melancarkan rezeki, dan terkhusus ya kami doakan ayahanda bunda, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah luaskan rezeki dengan melimpah-limpah rezeki yang banyak, sehingga dan disisakan sedikit atau disisihkan sedikit untuk investasi akhirat ayahanda bunda dan saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menanamkan investasi tersebut di Pondok Pesantren Modern Terpadu Al-Sunuri. Dan mudah-mudahan setiap apa yang kita tanam ya di dunia ini, kita investasikan di dunia ini, daripada sebahagian daripada rezeki kita, insya Allah kita akan menuainya dengan yang terbaik di akhirat nanti, insya Allah. Jangan menjadi orang-orang yang menyesal, yaitu ketika sudah berada dalam kubur barulah mereka menginginkan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan mengeluarkan harta kami akan bersedekah. Atau ketika orang mau dicabut nyawanya, ya Allah, tangguhkan pencabutan nyawa ini, kami ingin bersedekah ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di kematian kita ataupun di alam kubur nanti. Insyaallah saya atau kami mengajak ya pengurus Yayasan Pondok Pesantren Modern Terpadu Al-Sunuri untuk ayahanda bunda, saudara-saudari semuanya menanamkan investasi akhiratnya di Pondok Pesantren Modern Terpadu Al-Sunuri di Korong Kampung Lintang, Nagari Sunur, Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Cepat-cepatlah infak. Kenal tak Ustaz ni? Ni lah dia, Syekh Muhammad Iqbal Al-Sunuri. Baik orangnya, handsome lah tu. Infak cepat. Dan satu lagi, sebab apa saya pilih Padang. Padang ni dia punya pegangan Islam tu sangat kuat. Kalau kita tengok, depan ni surau, depan ni masjid. Selang 200 meter, depan ni surau, depan ni masjid. Surau masjidnya sangat banyak. Sebab apa? Dia ada cerita dia pasal kenapa banyak surau di situ. Kenapa banyak surau? Sebab kebanyakan orang lelaki ni dia tak duduk di rumah, dia akan duduk kat surau. Ada adik kat rumah dia, biasalah rumah-rumah dulu ada satu bilik untuk mak ayah dia. Lepas tu adik perempuan dia nak duduk kat situ, takkan dia duduk sekali. Dan orang kata anak-anak lelaki ni banyak tinggal di surau. Itu dia cerita dia. Kalau nak tahu lebih kena tanya Abang Dino. Abang Dino lagi pandai cerita pasal tu. Kita cerita salah lagi kan kena nanya pula aku. Saya ada dengar cerita pasal anak lelaki di rumah tu tidur di surau. Boleh cerita sikit tak? Kenapa jadi macam tu? Karena dia di kat rumah tu kan bilik dia tak seberapa. Lepas tu memang dia anak lelaki ni dia diajarkan mandiri. Kena mandiri lah. Betul, betul. Diri survive diri sendiri. Ya. Tu kalau yang di rumah ni perempuan saja. Sebab dia kan kalau kita dekat dulu di Minang ni kan ada tanah-tanah pusaka. Tanah kaum, tanah adat. Itu lelaki boleh buat untuk menghasilkan sawah ke apa, tapi dia kena bawa ke rumah mak dia. Dia tak ada untuk buat rumah pun, lelaki tak ada hak itu. Tak ada hak. Tak buat rumah buat isteri dia ni. Dia tanah adat dia ni, dia tak boleh buat isteri dia. Dia hanya buat anak-anak perempuan saja. Anak perempuan, cucu perempuan, itu buat perempuan saja. Boleh buat rumah dekat tanah tu. Anak lelaki tak ada hak. Tak ada hak situ. Habis itu yang anak lelaki ni tidurnya di surau. Itu yang surau dia jadi banyak tu. Ada surau kaum namanya. Surau kaum. Kalau di sini namanya suku. Kalau di Medan namanya marga. Setiap suku ni ada surau dia sendiri. Sempat juga pusing-pusing di mana Padang.
kat situ dia town dia tak macet sangat macam Jakarta. Kalau di Jakarta ni agak macet, dan di Padang ni dia relax sikit. Kita masuk town dia lebih kurang nak kata town macam Langkawi tak juga, ada sesak juga sikit, tapi tak macet terseteruk town-town yang besar tu lah kan. Lepas tu di situ pun kami singgah di masjid dia juga. Masjid tu Masya Allah, dia punya kubah Minangkabau lah. Sangat besar lah masjid tu. Dan boleh dikatakan seni bina yang agak-agak unik, menarik. Lepas tu saya salut lah orang Indonesia ataupun orang Padang ni. Dia masih mengekalkan lagi, orang kata tu Minangkabau tu, walaupun kita tahu kubah masjid selalu bulat kan, tapi ni kubah dia Masya Allah, sangat-sangat menarik lah. Guys, kita sekarang di Bandar Padang, Indonesia. Dan ini dia masjid yang paling besar. Masjid besar, Masya Allah. So umur hidup saya tak pernah tengok masjid kubahnya Minangkabau besarnya macam ni. Masya Allah. Seronok. Seronok. Excited. Dan ramai jugalah orang-orang yang datang ke sini, pelancong-pelancong yang datang ke sini untuk bergambar juga, sebab masjidnya indah, sangat indah. Itu dia. Tuh, Masya Allah, Masjid Raya Sumatera. Ya, ini dah. Inilah suasana di dalam Masjid Raya Sumatera. Besar ini masjid dah. Kalau kita tengok tadi, dia punya kubah Minangkabau tu cukup besar, dan dalamnya cukup selesa, sejuk. Lepas tu luas pemandangan di dalam dia. Masya Allah, mantap. Sangat cantik. Kami pun bersiap-siap lah juga di sekitar town-town dia. Dan kami singgah ke pantai. Kata sambil-sambil kena ayak nyok, sambil-sambil kena air kelapa tu, tengok pantai dia. Wow, dia ada vibe-vibe macam dekat Thailand sikit pun ada juga. Vibe-vibe dia macam lepak-lepak kan, minum-minum, sambil tengok pemandangan matahari terbenam. Indah. Padang ni sangat indah. Ya, masa-masa yang ada ni sebelum malam ataupun maghrib, saya dapat singgahlah sekejap di pantai di Padang ni. Nampak orang tengok lepak-lepak ramai tu. Lepak sekali ya. Tepi pantai, tengok matahari terbenam, kena air nyok ataupun air kelapa. Tenang, ribu jiwa. Ni mau betul. Opot ekor tak ada. Ni nak cerita sikit. Padang memang cantik lah. Makan pun mudah, makan pun sedap. Lepas tu pantai yang menarik macam ni. Petang-petang lepak kena ayak nyok kan, kena air kelapa. Mantap sekali. Datanglah ke Padang.